Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam, dan dalam tu kita bincangkan yang ke-8. Yang ke-8 tu adalah kehidupan di dalam air. Jadi kehidupan dalam air ni semenjak zaman dahulu telah menjadi sumber makanan yang amat penting, sama ada dalam bentuk haiwan seperti ikan dan juga berbagai jenis rumput air rumput air. Oleh itu, pencemaran air dan penangkapan ikan dengan berlebihan boleh menyebabkan manusia kehabisan sumber ini. Allah SWT telah berfirman, yang maksudnya lebih kurang, dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya, dan kau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya. Dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Itulah laut, itulah laut yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber makanan, mendapatkan perhiasan seperti mutiara, kan? Laluan pengangkutan sampai sekarang masih lagi laluan pengangkutan yang besar dan sumber rezeki, dan yang lain-lain lagi lah. Akan tetapi semua itu menjadi rosak jika manusia rakus. Jadi berkenaan dengan ini Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, maksudnya lebih kurang, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf. Pada tahun 2010, BP ni British Petroleum, telah mendapat lesen menjalankan penggerudian laut di Teluk Meksiko untuk mendapatkan minyak dan gas. Jadi ketika ia memulakan penggerudian, tiada apa-apa yang berlaku, tak ada apa yang pelik. BP ni memang sudah berpengalaman lah dalam kerja-kerja seperti ini. Tiba-tiba pada pukul 7.45 petang pada 20 April tahun 2010, gas metan bertekanan tinggi dari dasar laut naik melalui gerudi yang menyebabkan pelantar minyak tempat gerudi itu meletup dan terbakar. 11 pekerja hilang, tak dapat ditemui hingga ke hari ini. 2 hari kemudian, minyak dari telaga dasar laut yang sedang digerudi itu menyembur keluar. Minyak terus keluar selama 87 hari sebelum telaga itu berjaya disumbat. Dianggarkan lebih kurang 4.9 juta tong minyak telah keluar dan mencemari Teluk Meksiko. Bukan sikit, kan? Dan menjadikan tumpahan minyak yang terbesar dalam sejarah dunia ni lah sehingga ke hari ni. Gambar satelit menunjukkan tumpahan minyak itu melebihi kawasan seluas lebih kurang 180,000 km persegi lah, lebih kurang 700 kali besar Kuala Lumpur. Bukan sikit, kawasan yang terjejas ni. Jadi pada bulan Jun, tumpahan minyak ini telah sampai ke pantai dan mencemari kawasan-kawasan yang panjang lah. Kerja-kerja pembersihan laut dan pantai memakan masa yang lama, 4 tahun. Ini menyebabkan kehidupan laut amat terjejas dan industri pelancongan amat terkesan. Industri perikanan dianggarkan rugi 240 juta US dollar. Dan jumlah semua kos yang perlu dibayar oleh syarikat BP, termasuklah kos pembersihan dan denda oleh kerajaan Amerika, adalah 65 bilion US dollar. Jadi walaupun tumpuan minyak telah dibersihkan, bahan-bahan beracun dari minyak itu masih terdapat dalam air laut. Kajian pada tahun 2014 mendapati kadar penyakit dan kecacatan pada ikan dan haiwan lain yang lebih tinggi daripada biasa. Jangka hayat haiwan-haiwan ini juga telah menjadi lebih pendek. Jadi Allah berfirman dalam surah Ibrahim, maksudnya lebih kurang, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Dan ia yang memberikan kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya. Juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat daripadanya. Jadi sungai juga amat penting. Laut tadi dah kita tengok betapa pentingnya. Sungai pun penting juga dalam firman Allah sebutkan sungai. Kerana di samping menjadi sumber minuman, biasalah air sungai dia jadi tempat sumber air untuk minum. Tapi dia juga penting untuk pertanian dan merupakan sumber ikan dan udang
sama ada dalam bentuk semula jadi ataupun yang diternak lah. Di tengah-tengah di setengah-setengah tempat sungai juga menjadi tempat menternak lokan untuk mendapatkan dagingnya dan juga mutiara. Namun pencemaran akibat aktiviti yang kurang bertanggungjawab menyebabkan haiwan-haiwan ini mati. Ya. Pada bulan Ogos tahun 2019, penternak-penternak ikan di Sungai Cawat, Kuala Besut, Terengganu terkejut apabila melihat ikan-ikan dalam sangkar mereka banyak mati. Sebelum ini pernah juga beberapa kali kejadian seperti itu berlaku, tapi dahulu kadar kematian tak banyak. Tetapi semakin lama kadar kematian ikan itu menjadi semakin meningkat dan kali ini kadar kematiannya sangat tinggi, kerugian dianggarkan RM500,000. Ya. Besar kemungkinan masalah mereka berpunca daripada skim pengairan padi Pangkalan Nangka, tapi tak pasti lagi lah kan. Jadi kemudian pada bulan Februari tahun 2021 pula, ribuan ikan didapati mati di Sungai Ketil, Taman Wangi, Gua Musang. Penduduk tempatan amat bimbang kerana sungai itu menjadi sumber tempat mereka mendapat ikan kelah. Ya, mereka mengesaki peristiwa itu adalah akibat pencemaran dari kawasan perindustrian Gua Musang. Ya. Jadi ikan sebenarnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Ikan ni ada keistimewaan dia dalam mendoakan kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melalui jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu kerana ridha dengan apa yang dibuatnya. Dan di kawasan penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu sentiasa meminta ampun kepada orang yang alim, iaitu berilmu. Hadis ni hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Jadi ikan-ikan kat laut itu pun mendoakan untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang alim. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.